Assalamualaikum dan salam perjuangan. Kita akan bermula pembelajaran hari ini dengan tajuk panjang. Diharap semua pelajar bersedia. Panjang adalah jarak di antara dua titik sepanjang garis. Kita boleh lihat gambar acak panjang jarak A dan B. Berapakah panjang garisan A ke B? Unit yang digunakan untuk ukuran panjang ialah ada 4 ukuran yang kita gunakan, iaitu milimeter, mm, sentimeter, cm, meter, m dan kilometer, km. Alat untuk mengukur panjang, kita boleh lihat di sekeliling kita alat-alat untuk mengukur panjang, iaitu pembaris. Kita boleh lihat kita boleh gunakan pembaris, power lock tape yang digunakan oleh tukang rumah, juga pita pengukur, alat pengukur 100 meter yang digunakan guru di atas padang, tali tape, dan untuk mengukur jarak yang jauh kita gunakan yang macam basikal tersebut dalam unit kilometer. Anggaran panjang dan jarak. Kita juga boleh menganggarkan panjang berpandukan kepada ukuran yang sebenar. Contoh, panjang pembaris yang digunakan kamu di dalam kelas adalah 30 cm. Dengan membuat perbandingan pada panjang pembaris 30 cm, boleh atau tidak kita anggarkan panjang kotak tersebut. Adakah panjang kotak tersebut 30 cm, 45 cm ataupun 60 cm? Kita anggarkan panjang tersebut dengan buat perbandingan bagi pembaris 30 cm. Begitu juga dengan ukuran tinggi. Dengan menggunakan penglihatan kamu, anggarkan ketinggian kotak tersebut. Saya anggarkan ketinggian kotak tersebut adalah mungkin 30 cm, mungkin 45 cm dan mungkin 60 cm. Begitu juga dengan lebar. Adakah lebar kotak tersebut itu setengah dengan lebar pembaris? Anggaran yang kamu buat mungkin tidak semestinya tepat, tetapi hampir tepat berpandukan kepada ukuran yang sebenar. Anggaran panjang dan jarak. Cuba lihat pembaris yang digunakan oleh guru kamu. Panjang pembaris tersebut adalah 1 meter. Berpandukan kepada panjang garis tersebut, boleh atau tidak kita ukur jarak. Contohnya pada gambar raja tersebut memaparkan gambar Aina dan gurunya bersama kawan-kawannya. Berapakah panjang ataupun jarak Aina dan gurunya? Adakah jarak Aina dan gurunya 1 meter? Berapakah jarak selamat untuk mengelakkan jangkitan COVID-19? Adakah setengah meter ataupun 1 meter? Dan seperti yang kita ketahui bahawa jarak selamat untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 adalah 1 meter. Jadi dengan berpandukan kepada pembaris guru kamu, kamu sudah dapat menganggarkan berapakah jarak 1 meter. Cuba kita pergi ke padang dan lihat jarak larian 100 meter. Berapa jauhkah jarak larian 100 meter? Perhatikan padang anda, anggarkan larian 1 meter di padang tersebut dan cuba buat perbandingan jarak sesuatu tempat. Anggarkan jarak larian 50 meter. Jika anda membuat larian ulang-alik 100 meter sebanyak 10 kali, adakah ia bersamaan dengan 1 kilometer? Boleh tak anda bayangkan jarak 1 kilometer? Berpandukan ukuran jarak di atas, anggarkan jarak tersebut. Contohnya seperti yang dipaparkan dalam gambar raja, gambar sekolah
masjid, kedudukan balai polis dan rumah anda. Dengan menggunakan pengalaman kamu berlari dalam jarak 100 meter, kita boleh menganggarkan jarak dari satu tempat ke satu tempat dengan membuat anggaran sahaja. Contohnya, dalam gambar rajah tersebut, berdasarkan kepada jarak larian 100 meter, boleh atau tidak kita anggarkan jarak dari sekolah ke masjid. Sama ada 50 meter, 100 meter ataupun 200 meter. Berapakah jarak dalam meter dari sekolah ke balai polis? Adakah 50 meter, 100 meter dan 150 meter? Berapakah jarak untuk ke sekolah pula? Ini menunjukkan bagaimana anggaran penting sebagai maklumat awal untuk kita mengenal pasti berapakah jarak walaupun tanpa menggunakan ukuran secara tepat. Ukuran-ukuran bagi panjang ataupun jarak milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Hanya 4 unit yang kita perlu ingat. Bagaimana unit-unit ini sesuai untuk dibuat ukuran? Contohnya milimeter dan sentimeter. Unit sentimeter atau milimeter digunakan untuk mengukur objek yang kecil, pendek, tebal atau nipis. Contohnya tebal sebuah buku. Unit yang paling tepat kita gunakan adalah sama ada milimeter ataupun sentimeter. Kita tidak boleh menggunakan kilometer kerana ia merupakan satu ukuran yang besar. Bagi meter pula, kita boleh menggunakan objek yang besar atau panjang. Contoh, kita mengukur ketinggian. Berapakah tinggi guru kamu? Tinggi guru saya 1.65 meter. Bagi jarak di antara dua tempat yang jauh, kita gunakan unit kilometer. Contoh seperti yang kita lihat dekat papan tanda tersebut. Bagi unit milimeter, sentimeter, ukuran yang kecil dan pendek, sesuai untuk ukuran yang kecil dan pendek. Kita ukur beg. Panjang beg itu 30 cm dan ketinggian beg itu hanyalah 25 cm. Klip kertas, kita gunakan ukuran milimeter, 42 mm. Pendrive, panjang pendrive itu hanyalah sekitar 60 mm. Dan whiteboard pendek, bukan whiteboard yang terdapat dalam kelas kamu, panjangnya hanya 100 meter. Yang kecil, whiteboard yang kecil. Ukuran yang objeknya besar, panjang, tinggi dan jarak yang dekat. Ketinggian, lelaki dewasa sekitar 1.7 meter dan kanak-kanak mungkin dalam 0.7 meter. Kita boleh gunakan meter. Pokok, ketinggian pokok juga. Anggaran ketinggian pokok ini adalah 4.9 meter. Jarak larian di atas padang. Larian 100 meter di padang sekolah. Jarak 100 meter seperti yang kita buat larian semasa hari sukan. Bagi kilometer pula, cuba kita lihat jarak bagi ukuran bagi kilometer. Untuk mengukur kilometer adalah untuk mengukur jarak dua tempat. Contohnya daripada Kemuntin kita nak pergi ke Taiping, berapa jaraknya? Unit yang sesuainya adalah kilometer. Jaraknya adalah 4.8 kilometer. Agak jauh, 4.8 kilometer. Dari stesen bas Kemuntin ke stesen kereta api Taiping, jarak 4.8 kilometer.
Bagaimana dengan papan tanda? Papan tanda menunjukkan jarak menuju ke kundasan adalah 5 km. Mengenal unit panjang milimeter, kilometer. Pilih unit panjang yang sesuai digunakan bagi setiap ukuran. Kita nak ukur tebal duit shilling 50 sen. Adakah kita guna milimeter ataupun kilometer? Pemadam. Bagi pemadam pula, panjang dan tebal pemadam. Apakah unit yang paling sesuai? Milimeter ataupun kilometer? Bagi jarak rumah ke sekolah, kita nak ukur jarak daripada rumah ke sekolah. Unit apakah yang sesuai kita gunakan, sama ada milimeter ataupun kilometer? Lihat jawapan yang dipaparkan dan adakah jawapan tersebut sama dengan jawapan anda. Hubungan antara unit panjang 1 juta milimeter (100,000 sentimeter) 1,000 meter. Dan 1 kilometer. Nombornya berbeza daripada unit yang berbeza. Ukuran mana yang lebih panjang? Ya, sebenarnya semua mempunyai ukuran yang sama panjang. Hanya unit sahaja berbeza. 1 kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. 1 kilometer sama dengan 100,000 sentimeter. 1 kilometer juga sama dengan 1 juta milimeter. Contohnya daripada Kemuntin ke Taiping. Jaraknya adalah 4.8 kilometer. Apakah ukuran yang paling penting yang patut kita gunakan? Tentulah kilometer. Hubungan antara unit panjang 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter 100 cm dan 1 cm 10 mm. Ini yang perlu kita ingat. Bagaimana anda ingin mengingati hubungan antara unit dengan mudah? Ada 4 unit yang anda perlu ingat, iaitu kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Untuk mengingati unit tersebut, cara yang paling mudah adalah melalui lukisan grafik. Kita bina jambatan dengan 4 tiang. Kita bina 4 tapak. Ada 4 tapak. Kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Kedudukannya mesti tepat. Hubungan pertama bermula dengan 1000. Hubungan kedua adalah 100. Dan hubungan ketiga adalah 10. Melalui lukisan grafik, kita dapat mengingatinya dengan mudah. Aspek pembelajaran pintar memerlukan lukisan grafik bagi memudahkan ingatan anda. Melalui lukisan, daya imajinasi anda akan menjadi lebih tinggi dan pemikiran anda menjadi lebih kreatif. Cuba buat lukisan grafik tersebut bagi memantapkan ingatan anda. Lukis 4 tiang. 1, 2, 3 dan tiang keempat. Dan sambungkan tiang tersebut di bahagian atas. Ingat tapaknya. Tapak yang pertama adalah kilometer, diikuti oleh meter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Pastikan anda mengingatinya. Lukiskan nombor 1000 di antara kilometer dan meter.
meter dan sentimeter adalah 100 dan sentimeter dan milimeter hanyalah 10. Kalau kita dari kiri ke kanan 10, 100 dan 1000. Daripada kanan ke kiri. Kita cuba lagi lukisan grafik tersebut kerana dia akan menajamkan lagi ingatan anda. Ada 4 tiang, sambungkan tiang tersebut. Selepas itu bina tapak. Tapak yang pertama adalah kilometer, kedua meter, ketiga sentimeter dan keempat adalah milimeter. Dan kita ingat melalui lukisan grafik bermula dengan 1000, 100 dan 10. Dalam pembelajaran, aspek pembelajaran, lukisan grafik memainkan peranan yang cukup penting. Kerana koordinasi di antara lukisan tangan kamu dan mata kamu akan memberi impak yang cukup berkesan untuk mempengaruhi gaya pemikiran atau peringatan anda. Bagaimana membaca grafik lukisan ini? 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 meter pula bersamaan dengan 100 sentimeter. Lihat bulatan yang dibuat. Dan 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Bagi 1 kilometer pula bersama dengan 100,000 sentimeter. Kita cuma tambah ikut tiang. 1 kilometer bersama dengan 1 juta milimeter. Dan 1 meter ada 1,000 sentimeter. Lihat bulatan yang telah dibuat. Dan cuba faham dengan menggunakan lukisan grafik yang anda boleh buat semula. Bina lukisan grafik bagi hubungan unit dan ukuran panjang di dalam petak di bawah. Cuba kamu bina lukisan grafik tersebut. Di atas kertas kamu, lakarkan lukisan grafik. Tak perlu guna pembaris. Hanya hand free dan lukiskan 4 tiang. Dan lukisan tapak, sambungkan jambatan tersebut dan cuba jawab soalan. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1 meter berapa sentimeter? 1 sentimeter berapa milimeter? 1 kilometer berapa sentimeter? 1 kilometer berapa milimeter? Dan 1 meter berapa milimeter? Lukisan grafik yang dibuat berulang-ulang kali akan menajamkan pemikiran anda. Daripada tiang tersebut, kita boleh baca daripada kiri ke kanan. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. 1 meter bersamaan 100 sentimeter. Dan 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. Jika kita ingin baca 1 kilometer berapa sentimeter, letakkan nombor 1 dan tengok di antara tiang kilometer dan sentimeter ada berapa kosong. Jadi ini memudahkan anda untuk mengingati unit bagi ukuran panjang tersebut. Membuat perbandingan unit mana yang lebih besar. Kita nak tengok unit mana yang lebih besar. Kilometer, adakah kilometer lebih besar? Bagaimana dengan meter, sentimeter dan milimeter? Kita tengok gambar rajah tersebut. Unit di sebelah kiri adalah lebih besar sebutan dari unit di sebelah kanan. Kita tengok ketinggian segitiga tersebut.
Unit kilometer adalah unit sebutan yang paling besar. Unit kilometer adalah lebih besar daripada unit meter, sentimeter dan milimeter. Unit meter adalah lebih besar dari unit sentimeter dan milimeter. Unit cm, sentimeter adalah lebih besar dari unit milimeter. Dan unit milimeter adalah unit yang paling kecil. Maknanya di sebelah kanan adalah yang paling kecil dan di sebelah kiri adalah yang paling besar. Itu sebab bagi ukuran kilometer, kita mengukurkan jarak yang jauh menggunakan unit kilometer. Dan bagi ukuran yang kecil, kita menggunakan unit milimeter ataupun sentimeter. Tukarkan unit kilometer kepada meter, membuat pertukaran unit. Kita tengok soalan tersebut, tukarkan unit milimeter kepada kilometer. Cuba lihat formula pertukaran unit yang mudah. Ingat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Langkah pertama, tuliskan nilai pertukaran unit, iaitu 1000. Untuk pertukaran unit kilometer kepada meter, unit yang terlibat adalah 1000. Kita tulis dan bulatkan. Langkah kedua, labelkan unit yang besar dan yang kecil. Di antara kilometer, yang manakah lebih besar? Yang lebih besar kita labelkan B dan yang kecil kita labelkan K. Jadi, kilometer unitnya lebih besar, meter unitnya lebih kecil. Kita perlu ingat besar B, besar bahagi dan kiri. Kecil, kali dan kanan. Unit besar ditukarkan pada unit kecil, B ke K. Bila B ke K, di ujung di belah kanan adalah kali. Jadi operasi yang terlibat untuk penukaran unit tersebut adalah kali ataupun darab. Pertukaran unitnya adalah 1 km kita darabkan dengan 1000. Jadi bersama dengan 1000 meter. Sekali lagi kita perlu ingat bahawa untuk pertukaran unit kita perlu tahu yang mana kecil, yang mana besar dengan menggunakan simbol B ke K ataupun K ke B. Contohnya 2 km, berapa meter? Langkah 1, tuliskan nilai pertukaran unit, iaitu 1000. Kita boleh ingat dengan mengingati balik lukisan grafik tersebut apakah pertukaran meter dan kilometer. 1 meter bersama dengan 1 kilometer bersama dengan 1000 meter. Langkah 2, labelkan unit yang besar dan yang kecil. Mana kilometer lebih besar dan meter lebih kecil. Besar kepada kecil, B ke K. B ke K bermakna kali. Operasi yang terlibat adalah kali dan pergerakannya adalah ke kanan. B ke K. Ini adalah formula yang kita perlu ingat. B ke K, K ke B. Besar kepada kecil, kita kali. Dan kalau kecil kepada besar, kita bahagi. Unit besar ditukarkan kepada unit kecil kali. Operasi yang terlibat adalah kali atau darab. Maknanya 2 akan kali dengan 1000 bermakna 2 km jika kita menggunakan unit meter bersama dengan 2000 meter. Kita boleh tengok soalan C, 2.5 km. Kita nak tukar kepada unit meter. 2.5 km tukar kepada meter. Pertukaran unit yang terlibat adalah 1000. Kita bulatkan, kita tulis di bahagian atas sebagai peringatan kepada kita. Langkah kedua, labelkan unit yang besar dan yang kecil. Yang mana lebih besar? Kilometer lebih besar, B. Dan meter lebih kecil, K. Operasi yang terlibat adalah kali. Dan di sini kita boleh melihat pergerakan titik perpuluhan. Apabila operasi yang terlibat adalah kali, bermakna pergerakan titik perpuluhan adalah ke kanan. Berapa kali ke kanan?
adalah berdasarkan pertukaran unit. Jika 1000 bermakna ada 3 kosong, maknanya ada 3 kali pergerakan ke kanan. Cuba kita lihat 2.5 kali dengan 1000. Maknanya 2500. Kita lihat contoh pergerakan titik perpuluhan kali 2.5 kali 1000. 1000 ada 3 kosong bermakna 3 pergerakan titik perpuluhan. Jadi jawapannya adalah 2500 meter. 2.5 km adalah bersamaan dengan 2500 meter. Masih lagi membuat pertukaran unit. Tukarkan 2500 meter kepada kilometer. Kita nak tukar 2500 meter sama dengan berapa kilometer. Langkah 1 kita tuliskan nilai pertukaran unit, iaitu kita tahu meter dan kilometer pertukarannya adalah 1000. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Langkah kedua, labelkan unit yang besar dan unit kecil. Meter unitnya kecil, kilometer unitnya besar. Dan kita mesti ingat bahawa besar B, K ke B. Jadi operasi yang terlibat adalah operasi bahagi besar. B adalah besar, operasi terlibat adalah bahagi, dan pergerakan titik adalah ke kiri. Ke kiri sebanyak 3 kali. Operasi terlibat adalah bahagi. Kita lihat bagaimana operasi yang dijalankan. 2500 bahagi 1000. Dan jawapannya adalah 2.5 km. 2500 meter bersamaan dengan 2.5 km. Operasi bahagi mudah. Bila kita bahagi dengan nombor 1000, gerakkan titik ke kiri. Formulanya bahagi ke kiri dan bilangan berpandukan jumlah kosong. Bagi 1000 ada 3 kosong, jadi gerakan ke kiri adalah 3 kali. Mana titik perpuluhan dah bergerak ke kiri, jadi jawapannya adalah 2.5 km. Tukarkan 678 meter kepada meter. Masih menggunakan formula yang sama. Kita dah dapat tahu dan ingat bahawa pertukaran meter kepada kilometer menggunakan unit 1000, iaitu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kita labelkan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Tentulah meter adalah unit yang kecil dan kilometer adalah merupakan unit yang besar. K ke B. Operasi yang terlibat adalah bahagi. Dan bahagi bergerak ke kiri. G, bahagi kiri. Jika kali kanan. Unit kecil ditukarkan kepada unit besar. Operasi terlibat adalah bahagi. Bahagi ke kiri. 678 bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.678 kilometer. Formulanya mudah, 678, titiknya adalah di bahagian belakang. Kita bergerak ke kiri sebanyak 3 kali kerana pertukaran unit melibatkan 1000, iaitu ada kosong 3 kali, bermakna ke kiri 3 kali. Maklumat tambahan, jika nombor itu tidak mempunyai titik, ianya dinamakan nombor bulat. Untuk menjalankan operasi, tambahkan titiknya di sebelah kanan atau belakang supaya nombor bulat itu boleh disebut dalam nombor perpuluhan. Contohnya 1 km, kita boleh tambahkan menjadi 1.0 km. 3 km adalah 3.0 km. 12 km
Kita tambahkan titik di bahagian kanan atau di bahagian belakang 12.0 km dan 25 meter adalah 25.0 meter. Pertukaran unit secara mudah. 25 mm sama dengan berapa sentimeter? Pertukaran unit adalah 10, iaitu 1 cm bersama dengan 10 mm. Unit milimeter adalah unit kecil, sentimeter adalah besar. K ke B. Operasi yang terlibat adalah bahagi dan pergerakan titik perpuluhan adalah di sebelah kiri. 25 bahagi dengan 10. Bahagi ke kiri satu kali saja kerana ada 1 kosong. Jadi jawapannya adalah 2.5. Ingat, pergerakan titik perpuluhan adalah berpandukan berapakah nombor pertukaran tersebut. Masih lagi, kita tengok 8 mm ditukarkan kepada sentimeter. 1 cm bersama dengan 10, jadi kita tulis 10 di bahagian atas, pertukaran unit. Kecil kepada besar, iaitu operasi yang terlibat adalah bahagi dan kita tahu pergerakan titiknya adalah di sebelah kiri. 8 mm kita boleh tulis sebagai 8.0, titiknya di belakang 8.0, walaupun di nombor itu tidak ada titik, kita boleh di belakang, dan bergerak hanya sekali sebab 10. Jadi jawapan dia adalah 0.8 cm. 8 mm bersama dengan 0.8 cm. Cuba faham betul-betul, ingat langkah step by step. Kamu buat sendiri latihan, gunakan kertas dan kamu buat latihan berkali-kali, insya-Allah kamu akan faham. Contohnya 9 cm, nak tukar milimeter. Automatik kita tulis di atas 10. Sebab pertukaran unit adalah 10. Dan kita labelkan B ke K. Besar nak tukar kepada kecil, iaitu kali, dan operasi pergerakan titik perpuluhan adalah di sebelah kanan. Kali kanan. Kita tengok kali kanan. 9 cm kali dengan 10. Ataupun cara mudah, 9 kali 10 adalah 90 mm. Kalau kita tidak mahu menggunakan gerakan titik perpuluhan dalam operasi kali, mudah saja. 9 kali 10 bersama dengan 90 mm. Ataupun 9.0 kita gerakkan titik perpuluhan sekali ke kanan akan menjadi 90 mm. Cuba nombor yang kedua pula. Tukarkan 125 cm kepada milimeter. Pertukaran unit 10 kita tahu. Labelkan yang mana kecil, yang mana besar. Koordinasi mata, tangan dan otak kamu supaya lukisan grafik menjadi jelas. K adalah kali dan kali adalah pergerakan titik ke kanan. 125 cm boleh ditulis dalam perpuluhan adalah 125.0. 125.0 dan bila kita bergerak ke kanan adalah sekali. Dan kita tambahkan jadi 1250 mm. Ataupun cara yang paling mudah, 125 darab dengan 10 tambah saja 1 kosong di belakang akan menjadi 1250 mm. Masih lagi ingatan, 1 km tak ada titik. Kita boleh tulis 1.0 km ataupun 1.0 km. 3 km kita boleh tulis 3.0 km. 3.0 km. 12 km kita boleh tulis 12.0 km. Sebenarnya nombor itu sama saja, cuma kita tambahkan nombor bulat ditulis dalam bentuk perpuluhan. 25 meter, 25.0 meter.
Pertukaran unit secara mudah. Kita lihat lagi, masih lagi latihan untuk memantapkan penguasaan anda dalam penukaran unit. 165 cm berapa meter? Pertukaran unitnya adalah 100 kerana 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Ini bermakna pertukaran unit ataupun gerakan titik perpuluhan adalah 2 kali kerana ada 2 kosong di situ. Sentimeter unit yang kecil, meter besar bermakna operasi terlibat adalah bahagi dan gerakan titik perpuluhan adalah di sebelah kiri. 165 boleh ditulis sebagai 165 perpuluhan sifar. 165 sifar dan gerakan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali. Jangan 3, jangan 1. Kita tengok pertukaran unit adalah 100, ada 2 kosong bermakna ada 2 kali gerakan ke kiri. Jadi jawapannya adalah 1.65 meter. Bermakna 165 cm bersama dengan 1.65 meter. Bagaimana pula dengan 82 cm? Nak tukar kepada meter, masih lagi unit yang sama. Meter dan sentimeter berpandukan kepada jambatan yang kita buat tadi. Kita tahu 100 unitnya adalah 100. Kecil kepada besar, K ke B. Maknanya operasi libat adalah bahagi dan titik perpuluhannya adalah ke kiri. 82 cm kita boleh tulis 82.0 cm. Dan kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Berapa kali? Hanya 2 kali. Kerana bulatan di atas 100. Maka bergeraklah 2 kali. 1 kali ke kiri. 2 kali ke kiri. Jadi jawapannya adalah 0.82 meter. Bagaimana anda nak buat latihan ini? Hentikan video ini dan buat dulu. Kemudian baru periksa sama ada betul atau tidak. Setiap soalan yang diberikan, hentikan video, stopkan video dan buat dahulu dalam kertas kamu. Dan bezakan sama ada betul atau tidak. Kita tengok B ke K. B ke K bermakna kali. Kali adalah ke kanan. 9.3 dah ada sedia titik perpuluhan. Operasi yang terlibat adalah kali dan kita bergerakkan titik itu ke kanan. 9.3 kali dengan 100. Maknanya ke kanan 2 kali sahaja. 1, 2. Sebab darab dengan 100 maknanya 2 kosong. Pergerakannya 2 kali. Jadi jawapannya adalah 930 cm. 9.3 meter bersamaan dengan 930 cm. Cuba buat soalan yang seterusnya. Hentikan video ini, buat dahulu, kemudian periksa jawapan tersebut betul atau tidak. 100 bagi pertukaran unit, 1 meter bersama 100 cm. B ke K, besar kepada kecil, jadi operasi yang terlibat adalah kali. Dan kita tahu 76 meter kali dengan 100. Satu kiraan yang mudah, 76 kali 100. 76 kita tambahkan 2 kosong di bahagian belakang, akan dapat jawapan 7.600 cm. Bermakna panjang 76 meter adalah sama panjang dengan 7.600 cm. Anda dah buat? Ulangi video ini berkali-kali. Cuba hentikan dan buat, hentikan dan buat. Sampai betul-betul anda mahir dengan pertukaran unit. Dan bukan saja anda mahir dalam pertukaran unit, gerakan titik perpuluhan juga penting. Kerana pendarapan berlaku, jika kamu darab dengan 100, bagaimana nak tambah nombor kosong di bahagian belakang tanpa menggunakan operasi dalam bentuk lazim. Masih lagi membuat pertukaran unit, latihan kamu boleh buat meter dan kilometer. Berapa pertukaran unit meter dan kilometer? Dan kita dah tahu bahawa 1000. 1 kilometer bersama dengan 1000 meter. Meter K, kilometer besar. Kecil kepada besar maknanya bahagi. Bahagi pergerakan titik perpuluhan adalah ke kiri. Ke kiri berapa kali?
3 kali kerana pertukaran unit melibatkan nombor 1000. 790 meter boleh ditulis sebagai 790.0. Bergerak ke kiri 3 kali dan sepatutnya kamu telah mahir untuk membuat pertukaran unit, iaitu jawapannya adalah 0.79 km. 790 meter bersamaan dengan 0.79 km. Begitu juga soalan F. 4,530 meter ditukarkan kepada kilometer. Kecil kepada besar, operasi yang terlibat adalah masih lagi bahagi. 4,530 kita boleh tulis 4,530.0. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak berapa kali? 3 kali kerana kita bahagi dengan 1000. 4,530 bahagi dengan 1000, bahagi ke kiri sebanyak 3 kali pergerakan titik perpuluhan, dan jawapannya adalah 4.53 km. 4,530 meter bersama dengan 4.53 km. 0.7 km berapa meter? Kita boleh congak, jika kita mahir kita boleh congak. Gerakkan 3 kali. 0.7, 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat 0.7 km sebenarnya adalah bersamaan 700 meter. Jika kita mahir dengan gerakan titik perpuluhan, imajinasi otak kita, mata kita, koordinasi tangan kita menyebabkan kita dapat jawab dengan cepat tanpa menggunakan B dengan K, di mana ianya berlaku secara imajinasi. Gerakan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali dan kita boleh terus dapat jawapan. 23 km sama dengan berapa meter? Kita boleh jawab secara sepotan. 23 bermakna besar kepada kecil kali. Kali dengan berapa? 1000. 23 kali 1000 kita akan dapat 23,000 meter. Semakin banyak anda buat latihan, semakin banyak anda cuba menjawab, imajinasi kamu menjadi lebih jelas dan mata kamu lebih tepat, koordinasi tangan kamu akan menjadi lebih cekap. Jadi kamu perlu banyak latihan kerana kecekapan kombinasi di antara panca indera kamu akan menjadikan kamu mahir bukan saja dalam matematik tapi dalam semua mata pelajaran. Itu sebab kita perlukan banyak latihan. Buat secara jujur dan ikhlas. Pastikan jawapan anda tepat. Sekian, terima kasih.